Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah Ta'ala zahirkan, Allah Ta'ala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan selawat Ibrahimiyah, baca bersama-sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Kopok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan AJK Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum kita menyambung bacaan kitab Aqidatul Najin, suka untuk saya bacakan kelebihan ilmu dan ulama daripada kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabihatul Qulub bagi Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantan, Imam Al-Kelantan. Kitab ini kitab Melayu, asalnya tulisan Jawi, telah dialih ke tulisan Romi oleh Ustazah Nu'aim binti Abu, iaitu ambilan daripada kitab Lubabul Hadis karangan Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti daripada kita Arab. Baik, kenapa bacakan kelebihan ilmu dan ulama? Supaya kita bertambah semangat untuk menuntut ilmu dan kita sampaikanlah kepada saudara kita yang lain, supaya dia juga bersemangat untuk menuntut ilmu. Kerana manusia ini bila tahu kelebihan-kelebihannya, datanglah semangatnya untuk melakukannya, dapatlah menolak sifat malas itu. Seperti mana yang ditulis oleh Maulana Zakaria dalam Fadilatul Amal, iaitu fadilat ataupun kelebihan sembahyang, kelebihan puasa, kelebihan baca Quran, kelebihan zikir, kelebihan dakwah dan kisah-kisah para sahabat. Jadi bila selalu dengar hadis-hadis ayat Al-Quran tentang kelebihan sembahyang, puasa, zakat, haji pun ada, kelebihan baca Quran, kelebihan zikir, kelebihan berdakwah, kelebihan kisah-kisah para sahabat, maka datang semangat untuk kita melakukan ibadat-ibadat tersebut dan mencontohi sifat-sifat baik para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, cuma bezanya ni saya baca kitab daripada kitab lainlah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manin taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla an yakhtu. Tuan-tuan yang ada surat 15 artinya lebih kurang, barang siapa berpindah kerana belajar ilmu, iaitu ilmu syar'i, ilmu syarak, diampun baginya dahulu daripada bahawa melangkah ia daripada tempatnya, iaitu jika menghendaki dengan belajar itu bagi wajah Allah Ta'ala, bagi wajah Allah Ta'ala, yang ini semata-mata ikhlas kerana Allah Ta'ala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u makrumuna.
Artinya lebih kurang, muliakan olehmu akan ulama, maka bahawasanya mereka itu pada Allah Ta'ala kemuliaan, lagi dimuliakan mereka itu, yakni pada malaikat dan lainnya. Habis Ustaz ulama tak? Tidak. Saya bukan ulama. Banyak kali sebut. Guru saya pun pesan, kita ni jangan rasa kita ulama. Mentang-mentang dapat tauliah ngajar masjid surau, jangan rasa kita ni ulama. Kan? Tukang baca kitab ulama, ya. Bila sebut ulama tu, ni pengarang-pengarang kitab. Ya. Inilah. Yang ini layak dipanggil ulama. Yang bercakap ni tukang baca kitab ulama sahaja. Jadi kita muliakan para ulama, ini kita muliakan kitab-kitab mereka. Dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ya, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mikron mafhumnya, apabila berkhabar-khabar, bercerita orang alim pada majlisnya dengan ilmu, padahal tiada masuk akan dia main-main dan tiada sia-sia, nescaya menjadikan Allah Ta'ala daripada tiap-tiap kalimah kataan yang keluar daripada mulutnya satu malaikat meminta ampun ia baginya dan bagi orang yang mendengar hingga hari kiamat. Masya Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilka an-nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ikram mafhumnya, barang siapa menilik, melihat, tengok pada muka orang alim satu tilik, satu penglihatan, satu tengok, maka suka ia dengan tilik itu, nescaya menjadikan Allah Ta'ala daripada demikian tilik itu akan malaikat meminta ampun ia baginya hingga hari kiamat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akrama Allah, wa man akrama Allah fa ma'wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, barang siapa memuliakan orang yang alim, maka sesungguhnya memuliakan ia akan daku, akan Rasulullah, kata Rasulullah. Dan barang siapa memuliakan ia akan daku, memuliakan Rasulullah, maka sesungguhnya memuliakan ia akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa memuliakan akan Allah, maka tempatnya syurga. Baik, cukuplah beberapa hadis kelebihan menuntut ilmu. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan, insya-Allah. Baik, kita terus sambung bacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani. Ini asalnya kitab Jawi, kitab Melayu, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu juga. Rajin Ustazah ni. Dia pindahkan dari tulisan Jawi ke Rumi. Bukan senang tu. Bukan setakat tu, malah ditambah mana-mana ayat Al-Quran tu dituliskan ayat keberapa, surah apa. Asal kitab Jawi ni tak tulis. Kenapa kitab Jawi tak tulis surah apa, ayat keberapa? Suruh cari sendiri. Suruh cari sendiri, suruh buka Quran. Jadi yang Rumi ni dah dipermudahkan lah. Dah dipermudah, ada surah apa, ayat berapa kan. Kitab Aqidatul Najin ini adalah syarah ataupun huraian bagi matan Ummul Barahin. Kitab matan Ummul Barahin ataupun teks Ummul Barahin oleh Imam Sanusi itu banyak syarahnya, banyak huraiannya, banyak ulama mensyarahkannya, menghuraikannya. Salah seorangnya iaitu Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fattani, ulama Fattani, Thailand. Baik, muka surat 134. Dan bermula tariqah salaf itu, jalan salaf. Ini masjid Tamasih Belanda. Minta maaf, salah pula suratnya. Pupuk dah sampai mana pupuk, ya.
Baik. Ke surat 133. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam nazamnya, ini ulama antara ulama tauhid dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kitab ini kita Arab. Wa kullu nassin aw hamat tashbiha awilhu aw fawwid wa rum tanziha. Artinya, dan tiap-tiap nas Quran, ayat Quran atau hadis, ayat hadis atau ayat hadis lah, yang memberi waham ia, memberi kesamaran, kekeliruan, akan tasbih Allah itu dengan yang baharu, akan serupa Allah Ta'ala dengan yang baharu. Yang baharu tu yakni makhluk. Kalau ada ayat Al-Quran atau ada hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk, apa nak buat? Takwil olehmu. Takwil olehmu, nanti jelaskan takwil itu apa. Takwil olehmu atau serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah, dan qasad olehmu, niat yakin dalam hati olehmu akan suci Allah Ta'ala, bersih Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baharu, daripada samanya Allah Ta'ala dengan makhluk. Kata Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitabnya, saya lupa kitab, kalau tak silap Tuhfatul Murid, Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi kalau ada ayat Quran atau hadis yang seolah-olah menyerupakan Allah dengan makhluk, maka ada dua cara. Yang pertama, takwil. Takwil ini pindahkan makna. Pindahkan makna kepada makna yang sesuai. Makna yang sesuai ni macam mana? Tepuk dada tanya selera ke Ustaz? Bukan. Makna yang sesuai yakni sesuai dengan ayat Al-Quran atau hadis yang lain. Bukan tukar perkataan Quran tersebut, tukar makna perkataan tersebut. Contoh, wajhu rabbuka, wajah Tuhan kau. Dalam ayat Al-Quran ada wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Surah apa tu? Ar-Rahman kalau tak silap. Kalau tak silap lah, kalau silap tu kan ya. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan kekallah wajah Tuhan kau dzul jalali wal ikram, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Jadi ada ayat Quran begitu. Ayat tersebut makna dari segi perkataannya, wajah Tuhan Allah Ta'ala tu ada wajah, muka. Jadi kalau jumpa ayat begini, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, takwil, pindah makna. Kerja takwil ni, pindah makna ni kerja siapa? Bukan kerja Ustaz Aidil, bukan kerja kita. Ini kerja para ulama. Kerja mentakwil ni bukan orang-orang biasa, orang-orang sebarangan. Orang yang ciri-cirinya pertama, hafaz 30 juzuk Al-Quran. 30 juzuk Al-Quran, bukan 30 surah macam saya. Saya pun tak sampai 30 surah hafal. Mesti 30 juzuk Al-Quran hafaz dan tak lupa. Ada juga yang hafal, baca balik lupa. Dia ngapal-ngapal, kamu yang susah hafal, tak dijaga dah lupa. Orang Jawa kata lali, kelalen. Dah susah payah apa ngapal, tak dijaga, tak dibaca setiap hari, selalu kelalen, lupa, rugi, kan? Mesti hafaz 30 juzuk Al-Quran dan tak lupalah. Yang kedua, hafaz beribu-ribu hadis. Katalah 1000 tu dah banyak. Dulu surah agama Johor, bukan dulu lah, sampai sekarang pun, kalau belajar khas, ada belajar apa?
40, hadis 40. Hadis 40. Itu tu tak diwajibkan hafal tu. Suruh baca je tu, belajar je. Itu pun seminggu sekali, 2 minggu sekali kan ada cuti, 2 minggu sekali jarak, seminggu sekali. So agama dia khas. Hadis 40. Ada rezeki habis belajar khas. Tak ada rezeki beberapa je hadis. Yang famous, yang pertama sekali lah, innamal a'malu binniyat. Itu pun sadunya tu pun kadang ada yang tak hafal. Innamal a'malu binniyat. Sadunya kenapa? Salah satu lain mana kan? Itu baru hadisnya, sanadnya. Sanad tu hadis ni daripada siapa, sampailah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dihafal oleh ulama ni beribu-ribu hadis. Beserta sanadnya. Hafal 30 juz Al-Quran, beribu-ribu hadis beserta sanadnya. Dan mempelajari 15 lagi cabang ilmu. 15 lagi cabang ilmu. Ya, ilmu lughatul arabiyyah, ilmu nahwu, tata bahasa Arab, nahwu, ilmu saraf, terbit perkataan bahasa Arab, ilmu badi, macam-macam. Itu pun saya dapat sebut berapa ni, 4 aja ilmu. 15 cabang ilmu perlu dikuasai. Barulah layak ni takwil ni. Bukan Syekh Ibrahim Laqani suruh takwil tu, Ustaz Aidil boleh takwil kita. Syaratnya tu mesti macam tu. Kenapa? Nak jaga kualiti supaya tak sesat. Macam universiti, tuan-tuan yang ada masuk universiti, ataupun saudara mara, ataupun anak-anak, ataupun cucu, masuk universiti tu nak dapatkan segulung ijazah tu, itu mesti ada. Kalau ijazah sarjana muda mesti ada buat tesis. Bukan tesis pensyarah saya kata. Saya dulu belajar ke UKM, pensyarah saya itu saya strict sikit. Dia susah nak bagi markah kat pelajar dia. Ramai tak suka dia. Saya terpaksa lah dalam pensyarah saya kan. Dia kata, awak jangan perasan awak ambil ijazah sarjana muda ni awak buat tesis. Awak cuma buat latihan ilmiah. Tolong sikit. Latihan ilmiah. Dia tak bagi cakap tesis. Tesis tu master. Marah kalau kita nak buat tesis. Tesis apa benda? Latihan ilmiah. Belum sampai tesis lagi. Tesis tu buat master baru tesis. Nak buat latihan ilmiah itu pun sekurang-kurangnya pada zaman saya lah, 2005, 2006, saya masuk 2006, grade 2009, kawan-kawan 2008, saya 2009 ada aksiden patah kaki lambat. Jadi 2009 nak dapat latihan ilmiah tu, nak dapat sebelum ijazah, latihan ilmiah tu mesti sekurang-kurangnya 10 rujukan buku. Saya ambil pengajian bahasa Melayu tuan-tuan, ijazah sarjana muda sastra dengan kemudian pengajian bahasa Melayu. Bukan bina agama, bukan. Saya belajar sampai tahap ijazah tu pengajian bahasa Melayu, linguistik lah. Tapi UKM dia pecah dua, linguistik dengan pengajian bahasa Melayu dia pecah dua. Dia bendanya sama, pensyarahan bergaduh. Dah jadi 2 fakulti. Habis sekarang tak tahu lah dah cantum belum. Jadi apa nama ni, mesti sekurang-kurangnya 10 rujukan buku. Kawan-kawan saya yang lain, pensyarah-pensyarah dia tak kisah. Awak pergi dekat perpustakaan fakulti, awak tiru je rujukan-rujukan daripada sini-sini awak. Pensyarah saya tak boleh. Rujukan pertama ni, mana buku ni? Ada bukunya ni. Ya, mana? Mau tengok. Mau betul-betul nampak. Muka surat berapa?
Dia adalah dalam tu. Ya, bukan surat berapa? Bukan. Betul-betul. Memang orang tak suka, budak-budak tak suka dengan dia. Tapi bagus. Yalah mak, jujur lah maknanya kan. Bukan ni bukan surat dia. Cuba baca apa dia punya cakap tu. Sama tak? Ada salah sikit. Betul kan? Betul kan? Itu yang lambat tu. Dah lah insiden lambat 1 sem. Dengan dia buat latihan ilmiah tu lagi lambat lah. Kawan-kawan sudah grad dah. Sabar je lah. Kau tak grad lagi? Tak. Kenapa? Tu Encik Nasrun saya sebut. Ingat lagi nama dia. Orang macam ni yang kita ingat nama dia. Encik bukan doktor ke dia bersyarah? Dia kemarin sambung belajar sampai universiti luar negara, tapi dia tak habiskan. Dah kenapa tak habiskan dia bersyarah pula tu? Dia tak puas hati dengan pensyarah pasal dia belum jadi pensyarah. Dia tak puas hati dengan pensyarah dekat luar negara. Yang hebat. Tapi UKM ambil juga pasal apa? Dia punya kepandaian lah. Maknanya dia bukannya budak degil. Dia tak setuju dengan pendapat tu, ada sebab dia. Dia nyatakan begini. Kalau tuan-tuan nak tahu, bahasa Melayu ni yang paling hebat kamusnya kamus dewan, yang paling hebat tata bahasanya tata bahasa dewan. Itu pun dia kata dalam ni ada salahnya, ada salah. Dia ada salahkan dia kata. Tapi ada hujah je lah. Bukan saja-saja tak suka. Sebab tu UKM panggil jadi pensyarah. Walaupun encik, tapi dia punya streak tu mengalahkan doktor profesor lain. Baik. Jadi ceritanya kenapa macam tu? Nak jaga kualiti. Jadi murid-murid dia ni memang kualiti lah. Nak cerita ustaz ni kualiti lah. Tak adalah maknanya. Saya dapat tu bukan senang-senang. Orang lain dapat markah tu agak senang lah. Saya tahulah ceritanya kawan-kawan saya. Pensyarah dia tak kisah, suruh tiru je senior-senior punya daripada. Macam saya kena buka sendiri bukunya, bahasa Inggeris semua. Kalau bahasa Melayu insert lah apa nama, dah tak ingat lah, lama dah. 11 tahun kan. Insert apa lagi lupa dah. Nom contohlah nama-nama dia. Banyak orang Yahudi juga tu, tentang bahasa linguistik lah. Noam Chomsky, ingat pula tu, Noam Chomsky, salah seorang ni. Itu memang terror buat linguistik tu. Itu mesti ada. Kalau tak ada tu kira macam tak sah lah. Kan. Jadi baca mesti. Jawab pasal apa? Nak jaga kualiti. Awak nak ambil walaupun latihan ilmiah sahaja, tapi pensyarah tu memang jaga betul-betul kualiti dia. Nak dapat A dengan dia bukan senang. Tapi kalau dah dapat B dengan dia pun dah kira puas hati sangat dah. Memang kita yang bawah-bawah dia, semua kawan-kawan yang bawah dia memang puas hati betul. Pasal apa? Memang betul-betul berusaha, bukan tiru-tirunya. Bukan copy paste nya. Baik. Jadi begitu sekali untuk dijaga kualitinya. Dan paling tidak pun yang lain tu pun sekurang-kurangnya ada 10. Itu paling kurang. Yang bagusnya ya 11 lah. Rujukan. Setiap kenyataan dalam latihan ilmiah tu mesti ada rujukan. Bukan sebarangan. Bukan karang-karang sendiri macam SPM punya karangan. Bukan. Mesti berdasarkan hukum tertentu, formula tertentu. Kecuali kalau kita boleh buat formula sendiri dan buktikanlah, uraikan. Baik. Jadi begitu juga untuk jaga kualiti ilmu. Kualiti, kalau ilmu agama ni kalau tak dijaga kualitinya, dia jadi sesat. Bukan tak dapat markah, dia jadi sesat. Jadi ulama nasihatkan, kalau jumpa ayat Al-Quran yang mengelirukan dan hadis yang mengelirukan, yang pertama takwil, pindahkan makna. Ini kerja siapa? Kerja ulama lah. Kerja ulama. Habis kita ni kenapa disuruh takwil tu? Ikutlah ulama yang sudah mentakwil tu. Ulama yang telah mentakwilkan tu ramai. Maknanya buktinya kitab-kitab tafsirnya, salah satunya tafsir Ibnu Katsir yang saya selalu bacakan.
Yang pertama takwil, pindah makna. Saya pernah ngajar dekat masjid Kampung Maju Jaya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tahu, tempatnya tak jauh sangat, Johor juga. Ada satu kali kuliah subuh, saya ngajar fikih tentang macam mana boleh timbul pasal takwil ni. Dia ni seorang pensyarah, dia sudah tegur saya, tak boleh takwil, kita tak boleh takwil. Saya dah sebut tu, kita mesti takwil ayat ni. Ulama dalam kitab tafsir mentakwilkan ayat begini-begini. Dia terus juga, kita tak boleh takwil ni macam ni, kita tak boleh takwil. Saya cakap, saya tahu dia bersyarah sampai encik, takwil ni bukannya tukarkan tukarkan perkataan Al-Quran tu. Takwil ni pindahkan maknanya, dan yang mengerjakan takwil ni ialah ulama, bukan saya, bukan Ustaz Aidil. Dia diam je lah. Dia mungkin pensyarah, pakar bidang tertentu, tapi bab takwil ni dia tak pakar. Dia makna takwil tu pun dia tak tahu. Kiranya dia main dengar-dengar cakap orang lah. Pasal ramai yang mengatakan takwil ni haram. Ramai yang mengatakan takwil ni haram, pindah makna kataan ni haram. Sedangkan yang mentakwil tu bukannya orang biasa, ulama. Ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perdebatan tentang takwil ni dah banyak sangat, sampai penyokong-penyokong kepada orang yang mengatakan takwil ni haram bukan sikit-sikit. Bukan sikit-sikit, ramai. Ramai. Khasnya di Malaysia, di Johor, di Pasir Gudang. Baik. Kenapa macam tu? Sebab penyebaran pengharaman takwil tu sudah bermula daripada tahun 1920-an. Daripada tahun 1920-an. Kita Seluruh Agama Johor ditubuhkan bila? 1910. Setahun selepas tu, 1920-an, sudah ada penyebaran ajaran-ajaran sesat. Bayangkanlah, dah berapa ratus tahun, 100 lebih. Kan? Sekarang dah 2023, dah 100 lebih. Penyebaran tu punya banyak, dari mulut ke mulut pun iya, daripada kalau zaman sekarang lagi meluas, melalui video, melalui media sosial. Jadi hati-hati. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nak jaga akidah kita, keluarga kita, jiran-jiran kita. Macam mana caranya? Belajar lagi dan lagi, ulang kaji lagi dan lagi, dalami lagi dan lagi, dengan menggunakan kitab. Ini salah satu kitabnya lah. Banyak lagi kitab-kitab yang lain. Baik, takwil olehmu, pindahkan makna atau serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah. Ini dipanggil tafwid. Tafwid ni tak sebut apa makna sebenar. Kalau takwil tadi, kalau ayat wajhu rabbuka, wajah Tuhan engkau, dipindahkan makna wajah Tuhan engkau itu bukan wajah, tetapi maknanya zat Allah, diri Allah. Wa yabqa, dan kekallah, wajhu rabbuka, wajah Tuhan engkau, yakni diri Tuhan engkau, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kalau tafwid, serahkan olehmu akan pengetahuan itu kepada Allah, itu maknanya apa? Bila jumpa ayat wajhu rabbuka, wa yabqa wajhu rabbuka, wajhu rabbuka itu bukan wajah, tetapi maknanya apa? Serah kepada Allah sahaja. Wallahu a'lam. Bermula Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Itu tafwid. Dan qasad, niat
dalam hati, percaya dengan hati, olehmu akan suci Allah Ta'ala, bersih Allah Ta'ala daripada menyerupai dengan segala yang baharu, tak sama dengan makhluk. Apa ayat Al-Quran yang membolehkan takwil dan tafwid tu? Warasikhun, nanti ada dalam buku ni akan disebutkan. Tetapi dalil yang lain, makna yang sesuai digantikan daripada wajah Allah ditukar kepada diri Allah, iaitu ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga laisa kamitslihi syai'. Walam dan tidaklah, yakun dan tidak, walam dan tidak, yakun adalah, lahu baginya yakni Allah, kufuwan serupa, sama, ahad sesuatu pun. Dan ayat laisa kamitslihi syai', laisa tiadalah, ka seperti, mithlihi contoh, syai', mithlihi contoh baginya yakni Allah, syai' akan sesuatu apa pun. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu apa pun. Jadi daripada ayat tersebut ditakwilkan wajhu rabbuka, wajah Tuhan engkau, kepada diri Tuhan engkau. Dan kalau tafwid, diserahkan makna kepada Allah, tapi makna sebenarnya bukan wajah. Makna sebenarnya apa? Serah kepada Allah, itu tafwid. Bermula murad yang dikehendaki daripada tasbih itu apa? Menyerupai. Dan murad yang dikehendaki dengan takwil itu apa? Ditanggungkan dia atas bersalahan zahirnya, ditukar kepada makna yang zahir, makna secara perkataan, makna literal, serta menyatakan makna yang dikehendaki dan disebutkan makna yang sebenarnya apa. Makna yang sesuai, bukan yang sebenarnya, makna yang sesuai. Yang sebenarnya hanya Allah Ta'ala yang tahu, yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain dan hadis yang lain. Maka murad yang dikehendaki dengan takwil itu takwil tafsil, seperti bahawa adalah padanya menyatakan makna yang dikehendaki, seperti barang yang ia pada mazhab khalaf, ulama-ulama kemudian, ulama-ulama khalaf. Maknanya Al-Quran ni tuan-tuan, ada bahasa-bahasa yang tinggi atau bahasa-bahasa sastranya, atau boleh juga dipanggil kiasan. Bahasa Melayu pun, kita orang Melayu ni pun banyak kiasannya. Kalau nak minang anak orang, saya dah 2 kali dah diminta pakcik makcik saya wakilkan sepupu saya. Yang minta saya merisik, saya yang pertama tu jadi wakil menerima risikan dan tunangan, yang kedua jadi wakil merisik dan tunang pula. Jadi nak susun ayat tu macam mana? Biasalah, ayat kita pun dah biasa dengar. Apakah tujuan tuan hamba datang? Tak payahlah tuan hamba kan. Apa tujuan pihak daripada pihak lelaki datang? Dah tahu saja tanya, dan memang prosedur macam tu kan. Dijadikan secara rasmi. Inilah, maklumlah kami ni nak memetik bunga di taman, macam itulah. Apa memang betul nak petik bunga? Oh, nak petik bunga? Ada bawah ada banyak. Kalau macam tu tak jadi nanti. Dah. Disuruh kita petik bunga. Dah awak kata nak petik bunga. Bukanlah betul-betul petik bunga. Takkan nak cakap nak pinang siapa nama dia? Najihah ni binti Bakar. Direct sangat. Dia orang Melayu dia tak suka direct sangat. Ada ketika direct tu penting, ada ketika dia sebagai tanda dia panggil macam adab lah, macam tu lah. Kalau Melayu macam tu lah. Direct tu boleh, cuma kurang sikit lah dia punya kesantunan bahasa gitulah. Orang Melayu ni tebal kesantunan, sopan santunnya kan. Cuma ada bab-bab kena terus terang, itu kena terus terang. Kan? Tapi kalau bab ni biasanya orang faham. Memetik bunga di taman ni orang faham lah. Tapi kita tanya, ni bunganya yang mana? Ada 2 kan? Kita tanya betul-betul. Namanya siapa kan? Kan salah orang. Macam cerita Sembilu.
Kakak apa, adiknya dah tipu-tipu sekali. Si Awi kata nak minang si kakaknya, dah laju. Kan. Dia tanya betul ni yang mana ni, sama juga macam Sembilu, kakak dengan adik. Kakak siapa namanya, Najam Tibaka, betul lah. Dia dah mula-mula petik bunga, lepas tu tanya bunga yang mana kakak, adik yang kakak. Nama betul nama, alhamdulillah. Jadi setuju. Dia jangan terus setuju aja. Nanti kan tersalah. Jadi maknanya bahasa Melayu pun ada kiasannya, ada bahasa sastranya. Begitu juga Al-Quran, begitu juga hadis, bahasa Arab lebih tinggi, lebih halus, lebih dalam maknanya. Jadi yang memahaminya tu dan syarat nak memahaminya tu para ulama. Syarat-syaratnya bagian-bagian. Janganlah kita jadi lurus bendul. Nak petik bunga di taman dah suruh petik kat bawah. Macam kita suruh anak, kalau bukan kita lah, orang mak bapak yang anaknya agak degil sikit kan, suka panjat-panjat, dia akan cakap, panjatlah kan. Budak tu mula macam suruh, betul ke ni mak bapak suruh ni, betul ke ni? Tak berani. Kalau jangan, makin dibuat. Dah panjatlah. Lain macam ayat dia kan, panjatlah. Tak berani dia, diam kan. Tak beranilah, lain macam ayat dia ni. Budak pun faham. Ada juga yang tak faham pun ada juga. Wah, makin disuruh panjat, lagi panjat. Jangan pun dipanjat, lagi disuruh, lagi lah. Tu budak tak faham bahasa nama kan. Budak tak faham bahasa. Alhamdulillah dari. Jadi maknanya bahasa Arab pun begitu, ada kiasannya. Kita anggap begitulah. Baik, golongan khalaf dan salaf. Ini diterangkan siapa dia ulama khalaf dan salaf. Bermula mereka itu, ini golongan khalaf, orang yang kemudian daripada 500 tahun selepas wafatan Rasulullah SAW. Dan kata setengah ulama, orang yang kemudian daripada segala kurun yang ketiga, 300 tahun, iaitu kurun sahabat, tabi yang pertama dan tabi' yang kedua. Tabi' yang pertama selepas sahabat lah, bagi tabi'in. Tabi' yang kedua tabi'un tabi'in. Dan katanya, atau serahkan olehmu, artinya kemudian daripada takwil ijmali, takwil ringkas, yang ia memalingkan lafaz yang memberi waham itu daripada zahirnya. Maka kemudian daripada takwil ini serahkan olehmu kehendak nas yang memberi waham itu, ayat yang memberi kekeliruan itu, kepada Allah Ta'ala atas tariqah, atas jalan salaf. Salaf ni apa? Bermula mereka itu, yakni golongan salaf, orang yang adalah mereka itu di dalam masa dahulu daripada 500 tahun, daripada berjumpa sahabat, berjumpa Rasulullah, sampailah sebelum habis masa 500 tahun selepas wafatan Rasulullah SAW. Itu golongan salaf, sahabat lah, sahabat, tabi'in. Baik, jadi dan kata setengah ulama dalam kurun yang ketiga, iaitu kurun sahabat dan tabi'in dan tabi'un tabi'in. Dan bermula tariqah ataupun jalan khalaf itu, ulama mutaakhirin yang mengatakan wajah Allah itu bukan wajah, tapi maknanya zat Allah, diri Allah itu terlebih mengetahui dan terlebih teguh, terlebih kuat, kerana barang yang padanya bertambah wadih, jelas. Bukan wajah, diri Allah, macam tu, jelas. Dan rod ni maksudnya penolakan kepada orang yang mengatakan Allah memang ada wajah. Nak kata apa, tak faham bahasa, macam kasar sangat, tapi macam itulah lebih kurang dia punya gambarannya. Budak yang faham bahasa, kalau bapa dia cakap panjat, dia tak panjat. Budak yang tak faham bahasa, bapa dia cakap panjat, makin dipanjat. Jadi ibaratnya
ayat Al-Quran wajhu rabbuka, wajah Tuhan kau, ulama mentakwilkan ini maknanya bukan wajah, maknanya diri Allah. Itu yang faham bahasa lah. Kalau yang menyatakan ni memang Allah sendiri yang kata dia ada wajah, jadi memang Allah ada wajah lah. Ini kalau bahasa kasarnya macam itulah. Ibarat tak faham bahasa. Baik, cukuplah kadang tuan-tuan dah masuk isyak. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar bersama jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.